Second, 4, 3, 2, 1. Akan terjadi hujan pasti berhenti. 1, 2, 3 do re mi. Apa nak jadi? Alif bata ABC. Apa nak jadi? Akan terjadi hujan pasti berhenti. 1, 2, 3 do re mi. Apa nak jadi? Alif bata ABC. Apa nak jadi? Akan terjadi hujan pasti berhenti. Bergerak para penguasa negara, berkhidmat di lautan biru. Ruang
samudra tak rela dinoda, kedaulatan dijunjung. Kitalah benteng perairan negara, membela tanah ibunda. Mohonkan doa, beri kekuatan, restukan perjuangan. Mengawal samudra tidak akan leka, melindungi dari angkara murka, menyelamat nusa dan bangsa. Maritimku perkasa, sumpah satria membakar tekad, bakti dicurah penuh setia. Amanah bangsa tetap dijaga, pertiwiku sentosa. Bersembah daripada Combo Maritim yang menyanyikan lagu resmi APMM. Itu dia, semangat ya. Kita nanti kita tukar lagu-lagu pula, nanti kita beri variasi persembahan. Dan kita nak bersama untuk bicara tentang sambutan ulang tahun ke-9 Maritim Malaysia dalam usaha APMM untuk memantau keselamatan sempadan perairan. Dan kita nak bersama dengan siapa dulu? Di sebelah kanan saya iaitu Laksamana Maritim Datuk Muhammad Amdan, selaku Ketua Pengarah Agensi Penguasaan Maritim Malaysia. Selamat pagi, selamat datang. Terima kasih Nurul. Dan kali ini adalah kali yang ke-9 dan insya-Allah akan diadakan di Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah, Gembeng, Kuantan. Jadi secara mungkin kita nak tahu sendiri, APMM ada selain salah satu daripada agensi kerajaan yang mempertahankan perairan negara kita. Jadi setakat ini macam mana dengan pengorbanan dan pelbagai lagi usaha lah yang dilakukan untuk memastikan negara tercinta kita ni selamat daripada sebarang ancaman. Terima kasih Nurul. Tahun ni adalah tahun ke-9 kita menyambut hari ulang tahun kita, dan dalam masa 9 tahun tu banyak yang kita telah lalui lah. Daripada segi awal peningkatan kita sehinggalah sekarang. Jadi saya ingin di sini mengambil kesempatan pertama-tama sekali ingin mengucapkan ucapan ribuan terima kasih kepada semua warga maritim, dan saya ingin mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun kita yang ke-9 di atas pengorbanan dan daya usaha gigih mereka untuk membangunkan APMM sehingga ke tahap apa yang ada kita capai sekarang ni. Dan saya sangat bergembira kerana setiap mereka ni telah memberikan satu pengorbanan yang saya katakan cukup bermakna lah kepada saya. Dan saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kerajaan kerana telah memberikan bantuan, telah memberikan memperkasakan APMM daripada perspektif menyediakan kelengkapan yang kita perlukan. Jadi dalam pelaksanaan kita untuk menjaga tugas perairan negara ini bukanlah perkara yang mudah. Banyak perkara yang perlu kita lihat untuk menentukan kesejahteraan di perairan kita ini sentiasa terpelihara, untuk membolehkan rakyat kita terutamanya para nelayan, maritime community dapat menggunakan laut dengan selamat. So that is the main objective kita. Jadi alhamdulillah daripada apa yang telah dapat kita lihat melalui statistik yang kita ada, ini dapat kita jamin dan dapat kita laksanakan dengan baik buat masa ini. Dan kita melihat pada tema yang dipilih kali ini Dato' iaitu maritim berintegriti, kesejahteraan terpelihara. Jadi kenapa mengangkat tema integriti itu? Jadi kalau kita lihat daripada perspektif Akta kita 633 lah, kalau tugas kita yang pertama adalah kita melaksanakan tugas-tugas menjaga perairan maritim negara kita ni dengan penuh berintegriti, dengan penuh daya usaha, dengan penuh semangat untuk kita. Jadi saya memilih integriti untuk tahun ni kerana ingin menampilkan satu tajuk kepada anggota-anggota maritim bahawa sekiranya kita ni anggota maritim dapat melaksanakan tugas kita dengan penuh berintegriti, kita akan dapat memastikan perairan kita akan terjaga dengan baik. Kerana integriti adalah satu subjek yang sangat mustahil, kerana kita perlu memelihara integriti kita pada setiap masa. Jadi apabila kita berintegriti ini, melihatkan bahawa pasukan kita adalah pasukan yang united, yang bekerjasama antara satu sama lain, dan mempunyai integriti yang boleh kita banggakan untuk menentukan bahawa terlaksananya tugas-tugas kita ini dengan penuh komitmen. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan
kongsikan dengan kita, dengan Penonton Malaysia hari ini, kesiapsiagaan anggota APMM ni, apa antara cabaran-cabaran yang mereka selalu terdedah. Jadi mungkin ramai juga nak tahu macam mana rutin harian, cabaran-cabaran anggota APMM ni lah. Kita memang banyak menghadapi cabaran lah. Cabaran-cabaran daripada berbagai perspektif, daripada segi semua manusia kita sendiri, daripada cabaran daripada tugas-tugas yang kita hadapi. Tapi saya ingin menyentuh cabaran yang kita hadapi di laut lah. Kalau kita lihat daripada perspektif lain, cabaran keanggotaan tu memang sentiasa ada, semua agensi pun ada masalah. Tapi cabaran di laut ni salah satu cabaran yang perlu kita hadapi pada setiap hari. Transnational crime contohnya berlaku pada setiap masa. Percubaan-percubaan sentiasa berlaku untuk kes-kes perlompakan, perlanunan, penyeludupan, dan mencuba menyeludup berbagai-bagai perkara, senjata api ke, dadah ke, barang-barang keperluan harian, rokok dan sebagainya. Jadi ini satu cabaran supaya kita menentukan perairan kita ni tidak dibolusi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, yang cuba mengambil keuntungan daripada barang-barang selundupan ni. Dalam pada itu juga kita menghadapi cabaran orang kita sendiri yang buat, cuba membawa keluar barang-barang seperti diesel yang mana murah, mendapat subsidi di dalam negara kita. Nelayan kita cuba jual pada pihak ketiga di luar negara, seperti ni di kawasan neighbours, negara-negara bersepadanan dengan kita. Ya, usaha yang terusan itu ya. Ini mesti kita sentiasa berterusan. Kita kena memantau, kita kena melihat, kita kena melakukan tugas ini. Sekiranya kita gagal melaksanakan ini, itulah nampak kepincangan daripada segi kita terdapat mengawal kemasukan benda ni. Dia akan menjadikan satu kerugian kepada negara lah. Lepas itu diangkat integriti tu ya, integriti, image, reputasi semua. Reputasi semua mesti dijaga. Baik Datuk, berkaitan dengan di sebalik cabaran, pastinya juga kita dalam memuji pencapaian APMM. Bagaimana Datuk melihat pasukan APMM dengan kecemerlangan integriti yang tunjukkan? Ada banyak pencapaian telah pun ialah melampangkan lagi kecemerlangannya. Silakan Datuk. Saya hanya boleh pencapaian-pencapaian kita ni kita buktikan melalui statistik. Kalau kita lihat daripada permulaan penubuhan APMM ni pada tahun 2005, kita lihat at that time, particular time, kita dapat melihat kadar jenayah di laut ni adalah lebih kurang dalam 38-40 kes setahun sebelum tu. Tapi apabila kita mula melaksanakan operasi kita pada tahun 2006, kita dapat bring down benda ni. Dan apabila tahun 2009 sampai contohnya kita ambil perompakan pelanunan lah, 2009 sampai 2013 kita tidak ada kes langsung, kosong. So itu satu pencapaian pada saya yang sangat baik. Kecuali pada tahun 2011 ada 2 kes rompakan di laut yang mana kita dapat tangkap perompak-perompak tu dan telah dijatuhkan hukuman semua. Jadi pencapaian perspektif operasi ni adalah telah terbukti. Dan keduanya, kalau kita lihat daripada pencapaian kita melaksanakan tugas sebagai search and rescue, penyelamat kepada mangsa-mangsa di laut, kita mengendalikan lebih kurang dalam dah 1151 kes tugas-tugas panggilan kecemasan, dan kita dah dapat menyelamatkan lebih kurang dalam 3,200 nyawa dalam kita melaksanakan tugas. Itu juga satu pencapaian yang sangat baik. Dan atas pencapaian kita ni, kita juga telah menerima anugerah pengiktirafan daripada luar negara. Satu daripada 2009 dan satu lagi pada tahun 2012, iaitu daripada Frost and Sullivan International Award Best Maritime Agencies at that time. Di 2012 juga BID, Business International Directive daripada New York bagi kita pengiktirafan. Jadi APMM dalam masa 9 tahun kita telah dapat membuktikan bahawa kita ni dikenali di luar. Jadi saya ingin meneruskan kesinambungan ini untuk terus membuktikan kepada rakyat Malaysia bahawa kita ni relevan. Kita ni sentiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat kita di Malaysia. Dari segi keanggotaannya pula, adakah masih memerlukan banyak lagi khidmat anak-anak muda di luar sana bersama-sama menyertai APMM ini, nak menambah kekuatan lagi keanggotaan? Kita memerlukan force level. Kalau kita cakap force level ini adalah jangkauan masa panjang. Berapa ramai yang kita nak. Kalau mengikut force level requirement yang kita telah projectkan kepada kerajaan, kita memerlukan sekurang-kurangnya 10,000 orang.
buat masa ini kita hanya ada 5,100 orang perjawatan yang telah diluluskan. Jadi peningkatan ni adalah berperingkat mengikut kemampuan kerajaan. Kita menjangkakan kita boleh sampai kepada tahap 10,000 yang kita nak tu by 2020 2020. Ada sasarannya. Itu sasaran kita. Jadi apabila kita sampai pada sasaran tu, maknanya dari segi keanggotaan we have no problem. Kita tak ada masalah lagi. Buat masa ini kita masih ada masalah disebabkan keanggotaan kita ni tidak mencukupi untuk satu melaksanakan semua tugas yang memang kita dapati terlampau banyak di laut ni. Daripada keanggotaan kapal untuk mengawal selia di pejabat-pejabat, ibu pejabat, di pejabat-pejabat daerah, untuk mengawal pusat-pusat radar kita dan sebagainya. Jadi memang kita mohon pada kerajaan supaya berperingkat-peringkat meningkatkan keanggotaan kita ni. So kita harap masa tu akan bertambah lagi seiring dengan pengalaman ya, kemajuan. Juga yang mungkin kita juga melihat bahawa yang sedia ada bagi anggota yang sedia ada, macam mana untuk meningkatkan lagi tahap kecekapan. Dan kita melihat bahawa beberapa mungkin pengalaman mereka di lapangan menambahkan lagi ya tahap kecekapan tu. Kita bersyukur kerana daripada sejumlah 5,000 orang yang kita ada sekarang ni, hampir 2,000 orang adalah bekas daripada perkhidmatan-perkhidmatan yang lalu. Maknanya dia bekas tentera laut, dia bekas daripada polis marin, dia bekas daripada custom, dia bekas daripada immigration. Jadi pengalaman tu dah ada. Jadi dibawa kepada sekarang, kepada organisasi sekarang. Jadi menggunakan pengalaman-pengalaman mereka ini, kita hanya perlu menambahkan pengetahuan daripada segi perundangan, daripada segi pengoperasian di laut yang secara lebih efektif. Jadi the continuation training tu sentiasa dibuat di pusat latihan kita di AMSAS di Kuantan. Dalam pada itu juga kita sentiasa mendedahkan anggota-anggota kita mengikut tawaran daripada luar negara untuk berkursus, kita hantar. Jadi kesinambungan kita dengan kursus di luar negara itu sentiasa ada. Kita sama berbincang. Dulu saya pernah ke di Putrajaya, kita lihat bagaimana penyelamat lah, demonstrasi libatkan helikopter juga, kemudian dia di laut semuanya. Tapi kini hari itu kita bawakan di Seri Pentas bagaimana kita lihatkan kesiapsiagaan, walaupun tak ada air ketangkasan. Tapi kita memberikan gambaran yang lebih dekat, dan juga supaya wartawan kita Zaim juga akan dapat bersama untuk menyelami situasi dan juga mungkin bagaimana melihat kecekapan, ketangkasan anggota untuk menyelamatkan tebusan. Kita saksikan dahulu simulasi ini.
Ini dia tadi anda boleh saksikan simulasi menyelamat tebusan kaedah udara dan juga kaedah laut. Ini dia, mereka adalah antara start team dan apa nak cakap tadi, yang pada awalnya adalah kaedah dipanggil kaedah spider, di mana turun kepala dulu, lepas tu bola ke kaki. Kaedah kedua tadi anda dapat saksikan juga kaedah dipanggil rappelling, dan kaedah yang ketiga kaedah di laut, di mana dipanggil kaedah hook and climb, di mana mereka mendekati kapal yang besar, mereka hook dan mereka climb untuk menamatkan tebusan. Baiklah, dan bagi lebih lanjut tentang simulasi menyelamat mangsa tebusan ini, kita bersama terus dengan Laskar Kanan Maritim Muhammad Nur Firdaus, selaku chef, selaku Lieutenant Maritim Muhammad Hazri Rahman, selaku ketua unit penggempur pasukan tingkatan khas dan penyelamat APM. Assalamualaikum, khabar? Boleh cakap, kena buka topik tak ya? Okey, mungkin nak kongsikan bersama penonton Malaysia ini tadi antara simulasi yang dijalankan kan. Adakah ini kan cara-cara yang sering digunakan ketika menamatkan mangsa yang mungkin dalam keadaan yang begitu serius sekali? Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Untuk pengetahuan, apa yang kami pertontonkan tadi adalah salah satu kaedah yang digunakan oleh star team untuk pergi menyelamat tebusan lah. Salah satu tugas kami adalah untuk menyelamat hostage handling ataupun menyelamatkan tebusan. Antara kaedah yang digunakan tadi adalah menuruni menggunakan kaedah spider dan seterusnya rappelling. Dan selain daripada kita menggunakan kaedah penyusupan melalui udara, kita juga akan melakukan penyusupan melalui permukaan laut dengan menggunakan bot. Kita kenali sebagai VBSS, Visit Boss Search and Seizure, ataupun lebih spesifik lagi dengan kaedah hook and climb, untuk menjalankan operasi menggempur khas ataupun special shipboarding ke atas kapal. Dan cakap tentang itu juga, saya pasti difahamkan juga memang nak menjadi ahli start team ini bukanlah senang lah, banyak latihan dan juga latihan asal dijalankan. Mungkin ada kongsi sikit mungkin saringan pertama latihan-latihan dijalankan. Okey, untuk pengetahuan semua, bagi yang meminati untuk memasuki pasukan star team, anggota tersebut perlu menduduki ataupun menjalani latihan pemilihan kira peringkat saringan. Contoh acara pemilihan yang diadakan adalah seperti ujian fizikal darat serta ujian fizikal air. Ujian fizikal darat seperti berlari sejauh 7.8 km dalam masa 30 minit. Selain daripada itu, untuk ujian fizikal air kita perlu berenang gaya bebas sejauh 500 meter dalam masa 10 minit. Itu antara ujian yang dijalankan. Selepas ujian pemilihan, mereka akan tunggu dipanggil oleh pihak pentadbiran star team sendiri untuk pengetahuan semua. Buat masa ini, anggota star team dilatih oleh pasukan khas laut TIDM di KD Panglima Hitam Lumut. Tapi untuk pengetahuan anda juga, star team ini bermaksud Special Task and Rescue Team, dan walaupun ramai antara anggota maritim yang ingin melibatkan dalam star team ini, tapi ada halangan yang begitu mencabar, yang bukan semua sebenarnya yang mampu untuk sampai ke tahap membantu ataupun menyelamat mangsa tebusan. Mungkin lokasi antara cabaran yang dihadapi sebelum melibatkan dalam pasukan star team ini. Untuk pengetahuan, selepas mereka terpilih, mereka akan mengikuti latihan asas komando selama 3 bulan. Contoh macam saya cakap tadi, di pasukan khas laut di KD Panglima Hitam lah. Apabila memang mereka lulus dalam kursus asas komando itu selama 3 bulan, mereka akan diserapkan ke dalam pasukan star team. Seterusnya akan menjalani latihan-latihan advance, antara latihan-latihan spesialis ataupun latihan kepakaran khas yang perlu diikuti oleh anggota star team itu sendiri adalah seperti penyelam, close quarter battle ataupun close quarter combat. Selain daripada itu, mereka perlu ada kepakaran dalam bidang combat medic, menyelamat dan pelbagai lagi. Itu adalah antara kepakaran khas yang okey, mungkin nak bersekat juga antara mungkin pakaiannya, adakah tugas-tugas yang dijalankan oleh tim ini adakah sama juga dengan tugas penyelamatan yang lain juga? Bagaimana? Untuk pengetahuan, sebenarnya tugas yang dijalankan antara star team dan pasukan-pasukan elit lain seperti yang dimiliki oleh PDRM, seperti UTK, VET 69, kita ada 3 perkhidmatan kita, ada Pascal daripada Air Force, Pascal daripada TIDM, serta JGK daripada Tentera Darat.
Bezanya kami sendiri kami punya medan atau bidang penguasaan kami di laut. Di laut. So di laut daripada coastal line sehingga zon ekonomi eksklusif lebih kurang sejauh 200 batu nautika mil. Okey, mungkin nak kongsi bersama penonton juga antara ni ada peralatan yang digunakan kan di senapang apa, mungkin nak kongsikan sikit untuk pengetahuan senjata yang digunakan oleh anggota SARTIM buat masa ini adalah kacau bergambar pun tak apa. Senang. Okey. Model SIG SG553. Dia kaliber dia 5.56 mm. Dia adalah SOW ataupun Special Operation Weapon Short Barrel. Dia juga, senjata ini juga digunakan oleh pasukan khas udara ataupun Paskal TUDM. Ni antara aksesori yang digunakan, ini adalah penjara laser ear tag, memudahkan kita untuk kecepatan lebih tepat untuk menembak. Semua sama dia punya ni ini untuk buatan Swiss Arm. Yang ni pula HK UMP9 buatan Germany. Dia menggunakan kaliber 9 mm. Ada jarak dia lebih dekat berbanding dengan kemampuan yang dimiliki oleh SIG ni sendiri. Dia jarak berkesan dia lebih kurang 150 meter. Macam ni boleh pergi sampai efektif range dia sampai 450 meter. Wow. Tadi dengar tembak dengan bunyi kuat yang semua terkejut dia yang satu. Yes, semualah. Semua sama tadi. Sebelum kita buat serbuan tadi, kita akan kurang-kurangnya pasal thunder flash untuk mengejutkan penjahat yang berada di dalam. Dia bagi thunder flash tadi jadi secara kejut kita boleh ambil tebusan tu. Perlu ada elemen kejutan kepada memang satu sebelah terkejut tadi. Okey, ni yang berumput ni bukan nak kongsi, mungkin memang tak orang tak akan nampak kan kalau dia duduk macam tu. Sebenarnya untuk tadi simulasi kita simulasi dalam keadaan sebenar, kedudukan ini memang tidak dapat dikesan oleh sesiapa pun. Dia bergantung kepada medan. Macam contoh kita bagi bahasa mudah ni, kena sebagai jelly suit. Okey. Contoh kawasan medan tu berwarna hijau, dia mesti tak ada beza, mesti sama punya. Nampak memang sama habis. Dan kalau kita tengok dia punya pembantu dia dinamakan spotter. Lain dia spotter ni dia akan membantu memberi jarak. Dia akan spotter akan brief kepada sniper dan seterusnya mereka berkongsi maklumat dan sebelum melepaskan sesuatu tembakan. Tapi kedua-dua mereka ni ada kemampuan memiliki kepakaran khas sebagai penembak tepat. Okey, dan bercakap mengenai juga kes ini yang jalankan satunya adalah ketika melakukan berjaya membekas lanun selama 7 orang di perairan Tanjung Pelepas Indonesia. Kita kongsikan sikit ketika itu cabaran yang dihadapi sikitlah. Cabaran antara lain cabaran kita perlu analisis kekuatan yang dimiliki oleh musuh. Contohnya dari segi persenjataan. Itu antara perkara yang sangat penting. Keanggotaan mereka berapa ramai. So dengan cabaran-cabaran yang dimiliki ini akan membuat kami lebih berfikir untuk bersedia apa yang akan berlaku. Kes ini berlaku pada tahun 2012 di mana 7 lanun daripada negara jiran kita berjaya diberkas. Okey, apa pun ucapkan tahniah kepada pasukan SARTIM dan Maritim dan selamat menyambut Hari Maritim Malaysia ke-9. Baiklah, kita nak kembali terus bersama dengan Feti dan Nurul untuk perbincangan seterusnya. Silakan. Tadi kita dapat saksikan kecekapan dan ketakasan pasukan tindakan khas dan penyelamat APNM. Itu secara gambaran asas lah tentang apa yang berlaku. Tapi mungkin dia Almirati lebih dahsyat lagi situasi mereka alami. Namun berkat kecekapan yang ada mampu untuk mengatasi cabaran. Baik Datuk, kita juga melihat bahawa sentiasa ada program R&D sendiri bagi APNM untuk memajukan segenap bidang. Apa lagi yang kita perlukan untuk memperkasakan lagi APNM ni? I think banyak lagi perkara yang perlu kita lihat lah. Kita sekarang ni masih lagi ketinggalan kalau dari segi peningkatan teknologi umpamanya. Kita sangat memerlukan new teknologi untuk diserapkan atau digunakan di dalam pelaksanaan tugas-tugas kita di laut. Right di dalam siasatan jenayah contohnya, kita masih lagi sangat muda. Dan siasatan jenayah ni adalah satu perkara yang sangat-sangat mustahak dalam pelaksanaan tugas kita. Kerana selepas setiap tangkapan yang kita buat ni, kita perlu mendakwa mereka-mereka ni di mahkamah. Jadi dalam masa proses kita nak mendakwa tu, kita kena ada bukti-bukti yang kukuh. Dan bukti-bukti yang kukuh ni bergantung kepada apa
pendakwaan yang kita buat tu perlu solid lah. Kalau tidak, nanti kita tidak akan dapat membuktikan di mahkamah dan kes tu akan dibuang. Jadi saya melihat cawangan siasatan jenayah maritim ni yang perlu satu peningkatan yang lebih, utamanya dari segi penggunaan teknik-teknik bau forensik dan sebagainya, perlu diterapkan ke dalam agensi ni. Dan dalam pada itu juga cabaran-cabaran lain yang kita hadapi adalah kecanggihan orang yang melakukan tugas-tugas jenayah juga lah. Mereka pun sangat-sangat canggih kerana berdasarkan kepada apa yang kita dapat tangkap, mereka ni sentiasa berubah-ubah dan menggunakan peralatan-peralatan yang canggih dan sebagainya, dan keupayaan mereka pada setiap masa meningkat. Contohnya saya beri contoh, penyelundup sekarang ni menggunakan bot-bot yang sangat laju, 350 horsepower punya OBM, outboard motor, sampai 3-4 digantung dekat belakang tu, sampai 60 knot lebih. Dia sesuaikan teknologi terkini, dia mengikut teknologi terkini. Kalau dia tengok, dia perhatikan kita apa dia akan cuba up sikit. Penduduk pun ada jadi kita sentiasa membuat peningkatan, perlu membuat peningkatan supaya kita boleh cope up dengan the demand untuk melaksanakan tugasnya. Kalau tidak, kita akan ketinggalan ke belakang. So di situ saya lihat memang, dan juga apabila kita lihat daripada pusat latihan kita sendiri, kita perlu meningkatkan supaya teknologi dan juga ini dapat kita sampaikan maklumat-maklumat ni kepada anggota-anggota baru kita, supaya sentiasa current dengan apa yang berlaku dalam dunia sekarang dari segi teknologi, pengetahuan, ilmu pengetahuan, mesti update all the time. Kita tidak boleh remain dengan apa yang kita ada begitu saja. Kalau tidak, kita akan ketinggalan ke belakang. Okey, mungkin akhir sekali Datuk, untuk sambutan hari APMM ni, apa antara aktiviti-aktiviti pengisian nanti di Gembeng Kuantan? Banyak aktiviti yang telah kita rancangkan. Pertamanya pada malam ni akan bermulanya, kita akan adakan satu semayang beramai-ramai lah. Kita akan adakan solat hajat dan solat berjemaah untuk memberikan kesyukuran kepada hari perayaan hari yang ke-9 ni. Besoknya kita akan ada pagi-pagi, kita akan ada parade. Parade kita ni akan melibatkan lebih kurang 300 anggota yang akan beratu, dan majoriti yang berada di persekitaran akan datang, dan juga kita menjemput yang berhormat menteri kita sendiri, iaitu Datuk Seri Syahidan Kasim, yang akan meresmikan parade tersebut. Dan selepas pada itu kita akan ada beberapa acara lain lagi, seperti perasmian kita punya Dewan Serbaguna di sana atas nama seorang bekas pegawai kita, iaitu Laksamana Muda Datuk Nur Aziz Yunan arwah yang telah meninggal dunia, dan kita namakan Dewan tersebut sebagai Dewan nama dia. Jadi ini memberi satu penghormatan kepada dia, apa daya usaha yang telah dia lakukan kepada kita, dan juga kita akan memberikan pingat-pingat penghargaan kepada anggota kita yang telah memberikan perkhidmatan berkorban semasa Lahad Datu punya insiden. Ada 69 orang yang akan disampaikan pingat besok, dan juga ada 8 penghargaan, surat penghargaan yang akan saya sampaikan kepada 8 anggota kita yang telah menunjukkan satu perkhidmatan yang outstanding pada tahun 2013. So ini antara perkara yang kita buat. Misian ni lah. Semoga terus sukses dan cemerlang bagi APMM itu ya. Dan usaha untuk capai matlamat ya, integriti dan juga sejahtera yang kita wawarkan tadi, semoga terus ditiup dengan semangat untuk membela bangsa tercinta. Terima kasih kita ucapkan kepada Laksamana Maritim Datuk Muhammad Amdan Kurish, Ketua Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Terima kasih dulu. Dan baik, lepas ni kita juga nak lihat demonstrasi Chef Samudra. Tapi sebelum tu kita nak jemput ramai-ramai boleh datang ke Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah di Gembeng Kuantan yang berada di Hampir, boleh sama-sama meriahkan lagi hari APMM yang ke-9. Orang muda yang mungkin ada impian untuk bersama APMM, banyak ringkasan yang diperlukan ni. Ada pameran-pameran yang mungkin dapat rasa ni jalan terbaik untuk anda pilih laluan yang sesuai untuk jadi warga APMM yang berdaulat. Okey, selepas ini kita ada satu demo masakan Chef Samudra, sebab kadang-kadang masakan ni antara motivasi kepada anak-anak kapal kan, untuk melakukan perjalanan kapal. Menu yang sesuai dan praktikal atas kapal. Semuanya akan kita ketahui selepas ini di Episy. I lie waiting and watch her sleeping. She lost a peaceful dream, so nothing of the light let her enjoy.
my mind. I'll never wake in the morning. Will she ever doubt the way I feel about it with my heart? If tomorrow never comes, will she know how much I love her? Did I try in every way to show her every day she's my only one? And if my time on earth face this world without me, it's the love I gave her in the past, gonna give her now to last. Tomorrow never comes, 'cause I've lost ones in my life who never knew how much I loved. Now I live with the regret that to me feeling for never worry me. Some man promise to myself, so they say how much it means to me. And I want to say pada combo Maritim yang mempersembahkan nyanyian Kimisi daripada awal hinggalah sekarang. Tapi tak ada terima kasih penuh lagi, kita tahan lagi seorang. Tahan lagi seorang betul. Chef kita pada pagi ini iaitu Laskar Kanan Maritim Muhammad Nur Firdaus atau Chef Kapal Maritim Marley. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik. Ini hari kita dah buat demo masakan Chef Samudra. Ketika sedang melakukan operasi kan. Mungkin sedikit sambil saya buat tu Chef kan, kita nak kongsikan juga apakah agaknya menu-menu yang sesuai saja jika dimasak sewaktu proses dijalankan. Mesti lain daripada masakan biasa. Dia sebenarnya sama je. Cuma tengok keadaan laut. Kalau tenang tu macam biasa je lah. Macam kita di rumah sama je. Cuma kalau gelombang tu besar, kita pasang kuda lah. Kuda kaki tu kena orang. Yelah, kita nak masak lagi, kita bergoyang, dapur kena ikat apa. Sebab ciri-ciri keselamatan tu kena penting juga, kalau jatuh ni periuk tu semua kan. Kalau mabuk laut ni dah biasa dah. Berapa ramai satu dalam dapur kan, buat tim buat chef berapa ramai? Yang masak berapa ramai? Seorang je. Seorang saja. Kalau kebiasaan chef dia shift dia ada. Dia shift lah. Dia 2 orang lah. Untuk berapa ramai masak tu? Dalam 25 orang. Seorang untuk masak 25 ke 30 lah. Penting juga makanan yang memberi tenaga pada anggota-anggota kan. Okey chef, pagi ni saya sebenarnya nampak ni ya. Okey, pongat pisang. Kita ada 2 resepi. Satunya chef memang dah sediakan tadi awal tadi. Kita ada apa ni chef? Saya boleh juga banyak sikit. Steam apa? Ikan steam limau Samudra 2. Ikan steam limau Samudra 2 namanya. Ini kalau memanglah kau dah di tengah-tengah laut, ikan mesti segar kan. Ini kalau tengah mabuk sedap Okey, mungkin penonton sedang menonton. Kalau betul-betul mungkin nak cuba tengah hari nanti kan. Mungkin nak kongsi sikit mungkin antara bahan-bahan yang digunakan nak buat masak ikan samudra. Dia mudah je. Kita cuma pakai halia, bawang putih, bawang besar, limau, tomato, sos tiram dengan kicap cair. Kicap cair dan garam sedikit. Lauk ketumbar. Memang menu yang amat sihat. Jadi sama campak lah ni. Sama campak je. Kalau ni ilahkan mabuk memang sesuai lah ni. Memang sesuai. Tapi kalau menu dia macam mana chef? Dia macam biasa tu, dia tak boleh nak berminyak sangat ke, bergoreng sangat ke, macam mana? Depend pada cuaca. Cuaca juga. Kalau kata cuaca tu buruk sangat, kita
sekadar macam ni lah. Rebus ke. Sebab mesti ada macam tak boleh minyak nanti orang lagi teruk. Kalau itu mesti sebab ada menu-menu khas lah. Sebab kita nak jalankan operasi kan, perlukan tenaga, perlukan menu yang sewajarnya agar mereka tidak rasa macam loyal ke apa ke. Tak antara yang tidak boleh dimakan ketika di atas laut apa ke. Macam apa, bahan mentah dari darat ke. Kalau sebabkan yang mudah dapat ikan lah kan. Ada juga bawa macam ayam ke, daging bawa jugalah. Untuk berapa bekalan tu berapa lama? Tengok pada operasi. Kalau operasi tu 3 hari, kita bawa untuk 3 hari. Kalau 4 hari. Ya. Menu pagi, tengah hari dan juga malam. Berapa kali rutin makan? Sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam. Oh, ada 5 kali lah. Supper satu. Oh, 6. Itu kalau berupaya lah. Kalau cuaca elok, kita buat lah. Kalau tak, sebab mungkin kalau tengah penat nak makan pun tak bersera kadang-kadang kan, bila dah penat semua kan. Sebab makan ni pun satu motivasi tau. Betul. Sebab bila kita dah penat bekerja kan, chef kadang nunggu juga waktu makan kan. Okey, ini ada tak banyak dia masuk, dia tambah-tambahkan lagi? Ada sikit. Okey, mungkin boleh saya tunjukkan? Ada sikit lagi. Kita cuma perahkan limau je lah. Oh, dengan limau. Limau ni bagus Zaim kalau tengah-tengah laut bergelora khusus ni kan. Kita perahkan limau di atas mabuk laut dulu. Orang mancing pun dah mabuk laut dah. Betul lagi nak beri operasi macam ni. Okey. Kita cuma ambil bau-bau dia je lah. Okey. Chef, kalau kata ada anggota-anggota, Chef bawa lesung batu ni kan saya nak tanya. Hiasan cuma. Hiasan lah. Kiranya tengah-tengah bergelora tak ada. Tak ada lah. Kita makan blender. Kalau ada anggota yang teringin nak makan bersama belacan ke apa, macam mana? Tiba ikut tekak masing-masing. Ikut tekak masing-masing boleh on sendiri. Oh, boleh buat sendiri. Boleh buat sendiri, tak ada masalah. Okey. Dan ini ada chef bawakan apa ni, chef? Ada dessert ni yang dah siap masak ni. Ya, pagi lagi kita buat. Pasal kita pakai dapur ni satu je. Okey. Nak ambil lesung batu ni boleh. Okey. Nak tumbuk apa, Chef? Tak ada. Nak tunjuk kepada anda kalau kita anggota yang rasa tak makan. Jadi kalau di kapal, kalau tengah berlayar, kalau bergelora tak boleh nak menumbuk, tak sempat Chef cakap. Kalau nak tumbuk sendiri. Tumbuk sendiri. Kalau nak tumbuk sendiri. Kalau chef punya pengsan, tumbuk sendiri. Kalau macam tanggungjawab chef ni, macam pencuci mulut kan, macam dessert pula. Ada tak dessert yang okey, ini kita tahu pengat pisang. Antara dessert-dessert lain yang chef masak untuk mereka, apa lagi yang kita mudah di atas waktu operasi? Buah Melaka. Buah Melaka. Buah Melaka. Pengat labu. Kebanyakan yang pengat lah. Ni pengat pisang. Pasal kebanyakannya sambil-sambil cuaca dia tak berapa elok selalunya. Jadi pengat kita pisang ambil yang mudah je, jalan mudah lah. Jadi kawan-kawan tu boleh merasa semua. Yelah, sebab kita nak Zaim pun boleh rasa juga. Saya memang nak rasa juga, memang tak sabar. Dia pengat pisang gula Melaka. Sebab boleh rasa dia punya rasa gula Melaka, tapi memang kunci mulut ni memang ada dibuat ke selalunya dalam ketika operasi kan, ini memang untuk hari ni? Ya, selalu buat. Selalu memang buat. Okey. Saya tanya tak, Chef, berpengalaman berapa lama dalam bidang masakan ni? Kalau berdasarkan ada Chef Samudra ni. Masuk tahun ni 19 lah. 19 tahun dah saya berpengalaman masak untuk operasi penyelamat semua lah. Atau cabaran yang saya tak boleh lupa. Tak boleh lupa apa? Macam masak dekat dapur kecil dalam kapal. Benar. Ombak tinggi pokok kelapa. Macam mana? Ombak tinggi pokok kelapa. Tingginya pokok kelapa. Kita tak boleh buat apa lah. Kena berhenti sekejap lah kan. Pecah dapur. Itu masa Debbie dulu. Ya? Sebelum ke APMN. Sebelum saya join APMN. Okey, Chef. Terima kasihlah kita ucapkan kepada Chef Laskar Kanan Maritim Muhammad Nur Firdaus, Chef kapal maritim Marlin, yang datang pada hari ini buat sedikit demonstrasi lah. Bukan saja menjamu anggota-anggota macam malah menjamu kita di MSI hari ini. Okey, terima kasih sekali lagi. Semua anggota-anggota yang datang daripada pasukan tindakan khas penyelamat APMM, anggota lain yang lumus lah. Yang buat simulasi menyelamat masa sebagainya. Terima kasih banyak. Baiklah, kita nak terus kembali bersama Ahmad Fitri Yahya dalam studio. Silakan. Kita sama-sama hargai perjuangan Tuan Pun banyak bantu negara kita, insyaAllah. Selamat hujung minggu, kita tinggalkan anda dengan Isma. Silakan. Assalamualaikum. Bye-bye.